كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال. Alhamdulillah kita boleh sambung pengajian. Bagilah kita berusaha kita nak terus mengaji. Kalau nak tunggu habis PKP ni kita kata macam susah lah nak berhenti tu. Jadi kita terus juga usaha cikgu bagus. Kita sama-sama sambut. Tak boleh banyak, kita boleh sikit. Jangan tinggal terus mengaji. Kelas online pun ada juga saya buat dalam kelas mimpi, kelas berkaitan dengan soal jawab agama. Ini antara salah satu lah daripada cikgu daripada surah Ikhwan. Baik, kita sambung di sini. Skrin saya yang share kitab ni nampak no? Ya, nampak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi, tiada harus bagi bapa dan nenek mengahwinkan anaknya dan cucunya yang gila, yang baligh, melainkan kerana hajat kepada nikah. Ini berkaitan dengan tanggungjawab seorang bapa, tanggungjawab seorang datuk ke atas anak dan ke atas cucunya dalam nak menguruskan berkaitan hal ehwal perkahwinan, hal ehwal munakahah. Jadi tajuk yang kita nak baca ni, tak harus makna tak boleh bapa dan nenek, bapa dan datuk, nenek di sini bapa dan datuk mengahwinkan anaknya bagi bapa atau cucunya bagi datuk, bagi nenek tu ke atas mana-mana perkahwinan kalau tidak tak melihat dengan lebih dalam kesan. Kita dah baca dah pada akhir kuliah kita itu, bila disebut dengan wali ni bukan semata-mata wali kita faham kata wali ni hanya penjaga. Perkataan wali ni kita lebih kena faham, wali ni dia menjadi sebagai jaminan. Jaminan untuk membawa rumah tangga yang dia wakil jadi wali tadi ni, tanggungjawab dia supaya dapat bahagia, senang hidup, selamat, jauh daripada penyakit, jauh daripada bahaya. Yang tu tanggungjawab wali. Sebelum dipindahkan kepada sultan, kepada ulil amri, maka bapa dan datuk bertanggungjawab. Perkara ini cukup penting tuan-tuan, cukup penting. Bila daripada ibu bapa, bapa dan tok wan dan datuk yang tidak mengambil berat dengan masalah yang ada, seolah-olah dia anggap anak aku dah besar, cucu aku dah besar, mereka dah boleh pilih sendiri, mereka boleh menilai sendiri, seakan-akan dia lepas tangan. Tak mengambil endah langsung tentang serasi ataupun tidak, sesuai ataupun tidak. Ini sebenarnya tidak bertepatan dengan kehendak syarak. Jadi bila disebut tiada harus di sini maknanya tak boleh, apa pun jalan tak boleh. Tiada harus bagi bapa dan nenek mengahwinkan anaknya dan cucunya yang gila, yang baligh. Kerana apa? Dengan jalan gila ni, dia tak akil, dia tak waras, dia tak boleh berfikir secara hukum sebab orang gila. Yang baligh sekalipun dia dalam keadaan baligh, ada tanda-tanda dia dah baligh dah. Bila seseorang itu gila, kena melihat kesan akibat daripada mengahwinkan anak yang gila. Kerana padanya yang tidak ada kewarasan, dah tak ada akal. Bukan kata setakat gila di sini kita faham semata-mata gila pada hukum, gila pada mata. Tetapi gila di sini, akil di sini ni juga kita boleh letak satu faham. Walaupun seseorang itu tidak gila, tetapi dengan maksud dia tak faham agama. Seolah-olah dia gila dengan dunia, dia tak cerdik dengan agama. Nanti kita akan sebut juga di sini, tuan-tuan akan jumpa perkataan yang
Tok Guru akan sebut bawah ni nanti orang-orang yang disebut dengan istilah safih. Mana ada kalimah safih ni Tok Guru akan sebut bawah ni nanti. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak faham dengan hukum. Baru-baru ni tuan-tuan. Baru-baru ni. Semayang hari raya. Saya semayang di rumah mentua saya di Danlau di Sip. Jadi saya pergi, dah limitkan 100 orang kita pergi. Dah mereka dah takbir raya, kemudian mereka semayang. Kita duduk belakang, kita jadi makmum. Dalam keadaan jarak. Yang jadi rumitnya tuan-tuan, bila pada rakaat yang kedua, Tok Imam pergi baca Qunut Nazilah. Bila Tok Imam baca Qunut Nazilah, habis ke semua makmum mengaminkan doa Qunut Nazilah. Ini saya nak kaitkan dengan Syafih ni, dengan kecerdikan ni. Dengan kita kata ya, kita kata kita tak ada anak gila, kita tak jadi orang gila. Tapi kalau tak gila sekalipun, adakah kita alim, faham agama, sampai mengaji ni, sampai cerdik hukum? Pakat baca Qunut Nazilah semua, saya seorang saja mufarakah pada masa tu. Dan selepas saya mufarakah, mereka semayang, sambung dengan khutbah. Ketika mana baca khutbah tu, saya pergi jumpa dengan Tok Bilal. Saya jumpa Tok Bilal, Ustaz Wi, saya buat kat dia, Ustaz Wi, buat apa lah tadi Tok Imam tu baca Qunut Nazilah? Dia tanya saya, pasal apa? Tak boleh lah. Saya kata tak boleh. Sebab Qunut ni, kalau nak bercara ni, kita mengaji ni, kita boleh nampak hukum. Mungkin kita beranggapan Qunut ni benda sunat. Buat tak apa, tak buat tak apa. Nak kait yang ni lah ni, kita kata tak, kita tak gila. Tapi nampaknya seakan-akan orang gila pada dunia sampai tak nak ambil tahu langsung soal agama, soal hukum mahkamah agama. Qunut ni terbahagi kepada dua jenis qunut. Yang pertama qunut ratib. Sama ada kita baca atas jalan kita ittiba' sunnah, ikut Nabi SAW. Kita buat sunnah tu dengan jalan yang pertama, Nabi SAW baca dalam riwayat semayang subuh dengan semayang maghrib. Satu lagi semayang witir dalam bulan Ramadan, 16 akhir Ramadan. Kita mazhab Syafi'i. Kita tak ambil awal. Lagu mazhab Imam Malik, lagu mazhab Imam Abu Hanifah. Sepanjang tahun terus. Tapi kita bincang soal Imam Syafi'i, kalau kita sebut qunut ratib, maka bolehlah kita buat pagi Jumaat. Tetapi bila kita sebut satu lagi yang disebut sebagai qunut nazilah. Bila sebut qunut nazilah, kenapa kita nak bawa qunut nazilah tadi dalam solat sunat, sedangkan solat sunat ini tidak disyariatkan untuk membaca qunut nazilah? Satu, bila pakai qaul yang pertama, membawa sesuatu yang tidak disyariatkan menyebabkan terbatalnya solat. Andai membawa qaul yang kedua, dia kata solat tak terjajah, namun dengan syarat qunut yang dibaca tadi tidak membawa akibat kepada i'tidal sebagai rukun yang pendek. Kita tahu i'tidal rukun pendek, duduk antara dua sujud rukun pendek. Maka tidak boleh berdiri i'tidal melebihi tempoh membaca surah Fatihah. Jadi bila kita dengar qunut nazilah yang dibaca tu, kalau kita baca Fatihah secara hadar, secara cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita baca hadar, kita boleh ulang Fatihah tu 3 kali. Menyebabkan i'tidal tadi panjang. Andai kita baca secara tahqiq pun kita habis dah Fatihah, namun qunut nazilah tadi tak habis. Menyebabkan apa keadaan sekalipun, membaca qunut nazilah tadi boleh menjejahkan solat sunat. Ni yang kita kata. Kita kena ambil berat soal hukum. Tajuk ni kita dah bincang dah, kita masa kita baca kitab Qaulul Tam. Nah, dia hak mengaji dengan saya ni, kalau boleh kita mengaji ni, kita tak mau waktu kita perlu baru kita cari tok guru. Tak mau macam tu. Kita nak hak kita mengaji dah, kita faham dah bagi elok. Kita nak amal dah bagi elok. Bahkan kita sebabkan pula untuk kawan-kawan, untuk keluarga kita, untuk isteri anak kita. Sebab ilmu ni kita tak tahu masa bila Allah nak uji kita. Kebetulan pada pagi raya tu dia uji macam tu.
Memanglah kalau kita sebut ni berkaitan qunut nazilah ni, mesti ada orang akan tanya, duduk bincang apalah qunut nazilah kan. Setengah orang yang membawa pemikiran yang pendek. Kita tak salah kita doa dalam semayang. Lepas semayang tu doa lah panjang-panjang. Yang tu pun satu lagi akan pikap pendek. Sebab kedudukan qunut nazilah ini tinggi. Sebab daripada doa yang maksud, doa yang warid dari Nabi, daripada Quran, daripada hadis, boleh dibawa masuk di dalam solat. Menggambarkan peluang yang ada untuk kita mohon pada Allah ketika mana kita sedang berinteraksi dengan Allah. Kita diberi peluang jumpa dengan Muhyiddin Yassin. Kita jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Masa tu jumpa, masa tu kita minta. Berbanding dengan kita hanya bagi ku email. Tak tahu kalau dia nak baca bila, tak tahu doa tu nak sampai bila. Ni dah memang sedang berhubung dengan Allah. Maka ulama kata pada masa tu disuruh berdoa. Qunut nazilah tu disuruh. Cumanya kena ada lah pantang larang. Dia ikut tertib dia. Mesti dibaca selepas rukuk. Pasal kita mazhab Syafi'i. Kita baca selepas bangkit daripada rukuk ketika i'tidal. Dan mesti dibaca tadi dengan doa-doa yang maksud daripada Quran, daripada hadis. Tak boleh dengan doa yang direka dengan sendiri. Dan seeloknya kita mulakan dengan qunut. Ambil qunut ratib tu kita sambung. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina syarra ma qadait. Habis di situ dah amin, amin, amin tu. Sebelum masuk fa innaka taqdi, kita boleh masukkan dengan sambung doa yang kita nak doa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min sururihim. Allahumma badid sya'lum ila akhir. Ataupun Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jun ila akhir. Kita sambung mana-mana doa sebab kita nak bagi takmin tu. Kemudian baru kita sambung dalam diam fa innaka taqdi. Masing-masing baca. Sampai habis, tak payah nak tukar wa nastaq, kekalkan wa astaq sampai ke selawat. Habis kita pelan, habis ke qunut tu. Sebab apa? Ini kita nak menggambarkan supaya kalau kita nak bercakap bab nikah kahwin, bab perkahwinan, kita kata seorang bapa kena pastikan anak dia tu tak gila. Yalah, kita syukur kita sekarang ni tak ada keluarga gila. Tapi adakah kita tak disebut yang saya kata tadi tu? Adakah kita ni bukan daripada golongan yang gila dunia? Sampai tak mau ambil tahu langsung bab agama. Nah, sampai gitu kalau kita kata kita tengok masyarakat sekarang ni pun, kalau kata kita cuba mengaji, sama ada kod YouTube ke, mengaji kod apa-apa media masa, dia takkan sama kita mengaji depan dengan guru. Ini tradisi yang Nabi SAW bawa kepada para sahabat. Mengaji secara langsung, nadah secara langsung dengan guru, dia dapat kesan yang luar biasa. Yang tu satu. Nombor dua, saya nak pesan pada semua yang kita buat live sekarang ni. Kita lah ni nombor satu, kita dah tinggal satu amalan sunnah nak depan, nak jumpa tentang mata dengan guru. Yang tu kita tak boleh nak buat. Tapi jangan sampai kita tak boleh nak buat. Yang pertama sekali menghadap kiblat. Yang kedua menutup aurat, pakai minyak wangi, pakai ayat semayang, ada dengan diri bersih. Takkan benda sunnah yang segitu mudah kita nak dapat ilmu yang ada nilainya diganti dengan syurga sambil kita nak berbaring, kita nak mengaji, kita nak menuntut ilmu. Sambil nak menyembang, sambil nak boleh ukuk don. Tak boleh. Mengaji lagu tu lah yang sekarang ni kita boleh ukuk. Kenapalah aku mengaji payah nak lekat. Pasal kita tak ambil pantang larang. Bimbang kalau kita kata kita bukan daripada orang gila, tetapi takut-takut hok dok mengaji lama ni satu pun tak lekat di kita. Wallahiyatubillah, ni takut. Itu yang saya kata. Ngaji ni kita kena istiqamah. Kita kena bawa diri kita ni selalu beristiqamah agar kita selamat sejak kita duduk di dunia ni sampailah kita nak pergi ke akhirat. Ingat tak masa kita baca kitab yang kita berkaitan dengan syurga tu, yang di padang mahsyar semuanya akan lalu berdasar amalan masing-masing. Ada yang cahayanya sebesar ibu jari, sebesar tangan, sebesar pokok, sebesar tubuh badan, sebesar bukit. Ada yang gelap masuk terus dalam neraka. Yang cahaya-cahaya kita sembang yang tu, kesemuanya tadi tu menggambarkan tentang ilmu. Macam mana kita nak mengesahkan satu ibadat kalau hukum tu kita tak tahu? Kita nak kata kita buat betul-betul celah mana kalau kita kata kita tak mengaji? Kalau disebut kita tak pernah belajar, kita tak pernah mengaji, betul orang tanya hang sembahyang sah ke tak?
Kita kata sah. Nak sah telah mana? Peluang untuk kita belajar tu tak berlaku. Allahu Akbar. Ni kita diuji ni sebenarnya. Allah sekarang ni, Allah tengah duk buat saringan. Allah nak tapih. Hak pok-pok, hak bodoh, hak pok-pok, hak cerdik, pok-pok ibadat, pok-pok hak tak ibadat. Allah nak saring, nak tapih. Diuji dengan jalan kita tambah sekali nak solat jemaah pun susah. Memanglah saya pun masjid depan rumah betul aja, depan jalan betul. Ada orang yang tak boleh mari masjid. Kok nak duduk di rumah nak solat jemaah dengan anak bini, tak solat jemaah juga. Makna dia apa ni? Maknanya kita tak mau syurga. Kita sebut dekat Allah kata kita nak masuk syurga. Tapi sebenarnya kita buat cara kita tak mau pergi syurga. Tu yang saya bagi contoh tu, ingat tuan-tuan saya bagi contoh. Saya buat pengumuman kat tuan-tuan kata jom kita sama-sama nak pergi ke KLCC, ke Kuala Lumpur, ke menara KLCC. Siapa nak ikut? Jom, saya kata lagu tu. Saya pun tunggu setengah jam, ada yang seorang lena, seorang duk tengok TV, seorang duk baluk okok down, seorang duk makan. Saya pun terus naik kereta, terus naik bas. Tuan-tuan kata, Ustaz ni tak mau tunggu orang seorang nak pergi KLCC seorang-seorang. Bila tuan-tuan tak tunjuk rasa minat nak ikut, tak tunjuk rasa nak masuk syurga langsung ni. Ngaji pun main-main, semayang pun tak tahu sah batai, tak tahu nak. Sebab tak ada benda nak jadi sukatan untuk dia. Bila dia tak berdiri dengan ilmu. Ini menyebabkan kalau kita tak ada rasa denyut cinta Allah, maka kita tak boleh salah Allah. Kita salah kita. Kita sendiri tak tunjuk rasa minat kita nak bersama dengan Allah. Allah hari-hari tunjuk rasa minat dia untuk buat baik untuk kita. Hari-hari dia kejut kita. Hari dia sedapkan kita dengan agama. Lagu orang kafir, hari-hari mereka dengar azan. Mereka tahu azan tu elok, tapi sebab mereka nak pilih jalan kufar, jalan kafir, menyebabkan mereka terus dalam keadaan sesat. Wala'iyadzubillah. Ini kita nak kena jaga. Yang ni yang sebut sekarang ni, kita nak bagi anak dan cucu kita bukan semata-mata tak gila pada depan mata kita, tapi tak mau juga mereka jadi orang yang gila pada dunia. Anaknya dan cucunya yang gila, yang baligh, melainkan kerana hajat. Hajat lagu mana ni? Hajat kepada nikah, seperti berkehendak ia kepada wata'i. Kalau tak ada jalan dah. Dia bukan gila. Gila macam orang tak syoman tu. Gila di sini ni dia kira nak pergi duduk mengintai orang, duduk gagau orang, duduk menyembang anak darah orang. Gila kot tu. Gila kot terangin tu. Tapi kalau gila tak syoman ni, tuan-tuan nak gabung dengan bagi nikah juga sebab nak wata'i, siapa yang nak? Maknanya dia dah tak boleh nak kawal dah diri dia tu. Dia tak boleh dah. Maka menyebabkan dia akan melaku zina. Maka dengan jalan dia nak kepada wata'i, kepada setubuh, kepada dukhul ni, dengan tanda gemarnya seperti berkeliling akan perempuan. Saat-saat tengok duduk pi kat orang perempuan, saat-saat tengok duduk pi kat orang perempuan. Hal lagu tu Tok Guru sebut. Jadi dengan jalan macam ni, saya dan tuan-tuan kita sama-sama perhatilah anak kita. Perhati keluarga kita. Yang pertama sekali kita buat satu halangan. Jangan bagi mereka bebas dengan sepupu. Jangan bagi mereka bebas dengan kawan-kawan. Kita buat halangan kat mereka tu. Supaya mereka tak rasa hidup ni seolah-olah tak ada peraturan. Biar mereka ingat kita, mereka tahu kita hidup ni ada peraturan. Kenapa kena ada peraturan? Supaya tak jadi malang macam mana orang-orang sekarang ni yang bila terjebak dah. Bukan mereka sengaja nak terjebak. Tapi bila tak ada ilmu yang menghalang mereka, menyebabkan mereka masuk dalam penjara. Ada yang masuk pusat serenti. Sebab apa? Sebab tak dilapik dengan ilmu. Jadi kita yang ada anak, ada keluarga ni, kita lapik mereka dengan ilmu. Habak kat mereka hak mana boleh. Habak kat mereka hak mana tak boleh. Supaya apa? Tak timbul hidup ni semata-mata nak mikir tentang nafsu. Tapi bawa mereka hari-hari fikir tentang agama. Hari ingat tentang Allah. Bagi ada beza sikit antara kita orang Islam dengan orang kafir. Pemikiran cara orang Islam dengan cara pemikiran orang kafir kena bawa perbezaan. Tak boleh kita pukul rata, pukul sama. Nah, jadi untuk gambaran yang pertama, saya baca 2 baris untuk tajuk kita ni. Saya beranggapan minggu ni sebagai minggu yang pertama, kita suruhlah. Dan memang nak pergi masjid kita tak boleh. Ni kita nak buat live, saya pun tak apalah kita buat cara lain, nak dakwah saja ni, niat ni pun. Ajaklah bagi ramai, carilah bagi ramai. Nak mengaji ni bagi sungguh-sungguh. Yang saya jadi sedih lah ni tuan-tuan. Hak tadi kita nak kek dengan orang gila tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok ramai mana, bukan kata orang lain, kita pun sendirilah ni,
suka mengaji sikit, nak tengok tentang apa itu makna neraka, apa azab orang dalam neraka, apa nikmat syurga, apa cerita akhirat, apa cerita kiamat. Semua kita nak tahu. Baiklah, saya nak tanya, yang duk mengaji hak tu untuk apa? Untuk apa? Yang tu tak mengaji pun kita akan lalui. Yang nak kena mengaji ni kaifiat lagu mana mu nak azan, mu nak semayang, mu nak nikah, mu nak cerai lagu mana, mu nak makan. Yang tu kena mengaji. Kalau duk takat duk sedih, duk teriak Allah aku takutnya masuk neraka, tapi semayang pun tak betul, masuk juga neraka tu. Tapi sekarang ni orang tak gemak nak mengaji macam tu. Nak mengaji halal, nak mengaji haram, tak gemak. Mengaji lagu tu cepat mengantuk. Tapi kalau buat cerita bab neraka, dia jadi seronok. Cerita bab dajjal, seronok. Buat apa sampai peringkat lagu tu? Jangan, kita bawa ni semua ajak satu-satu taman, mari mengaji. Kita nak bedah satu kitab, nak cerita tentang bab nikah kahwin, hubungan rumah tangga. Lagu mana kita nak bawa keluarga sakinah, lagu mana keluarga yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dia asas dia macam tu. Nah, baiklah, saya pun cadang tak mau nak sambung panjang. Kita dalam 15 minit lagu tu lagu kita buat live dah. Panjang-panjang pun dah pukul 10 dah. Nah, muka suara saya pun masuk lah rumah tuan-tuan. Tak apa nak ni, dah pukul 10 lebih dah. Baginda Nabi SAW selepas solat Isyak, Nabi memang tak pernah makan. Nabi jumpa sebentar para sahabat dan Nabi SAW duduk dengan keluarga dia. Itu saja. Makna kita pun kalau boleh kita buat bergawai sikit lah. Elok semaya Isyak tu kita start 9.30, habis pukul 10. Buat setengah jam jadilah. Kita buat cara mingguan insyaAllah. InsyaAllah. Ya Allah. Baik, kita berhenti sini. Ada apa-apa nak tanya, nak soal? Ustaz, kita lepas maghrib boleh maghrib? Boleh, saya tak ada aku lagi lah lepas maghrib pun tak apa. Lagi elok memang saya cadang gitu kat Cikgu Mi. Cikgu Mi kata takut orang kata. Pasal ni kalau kita lepas maghrib, okey sikit, Isyak 9.30 baru habis. Ha, betul. 9.30 tu kita duk witir pasal siap kan. 9.30 makan nasi dah Kalau kita lepas maghrib boleh kot. Bagus kalau Mami kata tu, tapi kalau benda tu minta kalau yang hak duk main ni pun 8 orang 5 orang ni bagi ada hak tu juga tak apa, takut sekali kita ubah pergi ke maghrib. Abang tak pergi? Tak ada langsung dia sayang abang yang sekali. InsyaAllah boleh. Tak apa, tanya tengok yang lain macam mana? Tanya kalau kata lepas maghrib boleh. Maknanya yang mana yang ada kat surau tu kena sedia bawa ni lah, apa gadget lah masing-masing. Telefon lah kena ada. Dan lagi nak sambung tu insyaAllah ataupun nak baik duduk lagi, kalau macam ni lagi sempat kena ke surau pula ni macam tu. Tengok macam mana. Bincang tengok. Tak ada apa soalan apa noh? Takut agama apa nak tanya? Tak ada saya nak tutup tu. Ada ni, Siti kita nak tanya apa tau. Ada Siti. Cakaplah tak ada dia. Yang satu Ustaz. Ya, baik. Saya nak tanya satu ni berkenaan dengan solat sunat air raya. Solat sunat air raya, depa keluar surat sembahyang di surau boleh. Ayah Jumaat tak boleh, macam mana Ustaz? Dia boleh bagi arahan macam tu. Yang pertama kali kita lepas dah lah untuk kita ni sebagai kita duduk di bawah mereka, kita lepas dah lah. Cumanya mungkin kita boleh bertanya lah untuk qadi daerah, qadi kawasan masing-masing tu atas kerana apa jadi macam tu. Dia kadang-kala tu bukan kita nak sebut. Benda ni kita tak mahu nak cakap lah bab qadi ke bab ni. Tapi benda ni kita masing-masing kena cakna lah. Kena ambil berat sendiri. Kalau kita rasa benda tu macam ada, macam Bami kata tu rasa macam tak sesuai, Bami cuba sendiri pergi jumpa dengan qadi daerah, tanya tengok kenapa macam ni jawapannya. Kita nak bangkang terus pun tak boleh. Tapi selagi mana kita duduk, kita sebagai rakyat yang tertakluk pada pemerintah, selagi mana dia tak bawa kepada haram, maka wajib untuk kita taat. Jadi atas masalah tu lah dia kata tak boleh pergi Jumaat tapi boleh pergi raya. Maka kita kena taat yang tu. Cuma kita berhak nak tanya, kita boleh ajukan soalan kenapa. Ada jadi jawapan dia. Sebab statistik tu tak duduk di kita. Statistik tu duduk di mereka. Mereka tahulah macam mana, apa kekangan yang nak kena buat. Kita tak boleh nak jawab wewenang macam tu. Dia kata abang. Tapi kalau segi hukum memang kita kata sepatutnya yang Jumaat tu kena bagi. Yang raya tu tak payah. Sekali-sekala kita kata je lagu tu. Tapi kalau kita fikir balik, kalau saya fikir cara saya lah.
Jumaat ni bukan semua tempat ada masjid. Jadi dia akan himpun ramai di situ. Tapi kalau surau ni, satu taman tu Amangan Haid saja boleh ada 8 surau. Jadi dia tak akan himpun ramai. Dia kira-kira dia lagu tu. Bukan semua tempat surau boleh buat masjid. Boleh buat sembahyang Jumaat. Memang Jumaat tu tak mesti masjid. Tapi setakat ni kita digazetkan tempat yang nak buat Jumaat tu mesti di masjid. Maka bila benak masjid, bila benak Jumaat sekali, yang ada 8 surau tadi dia mengahi tu semua perhimpun satu masjid. Jadi ramai. Dia kira-kira dia lagu tu lah, Mami. Tapi hak lebih sahih kena rujuk pada ulil amri lah. Mereka mesti ada statistik yang sebenarnya untuk bagi jawapan satu-satu hukum tu. Baik, apa lagi yang boleh? Okay, baik, terima kasih. Nanti kita try tanya Mufti tengok. Hayakallah, hayakallah. Ada sahabat baru masuk tu. Baru masuk. Kau ada nak tanya apa-apa kot. Guru nak balik dah ni. Dia baru sampai. Tak ada apa dah nak. Tu Barib suruh kepala macam nak tanya. Mari. Tak apa, minggu depan kita start awal sikit, start 9.30. 10 tepat insyaAllah kita habis. Setengah jam dah lah. Setelah mana? Okay, Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asim min alladziina amanu wa 'amilus salihati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabbil alamin. Muhammadin Allahumma faqih fi din wa 'allimhu ta'ala ila siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Aduh. Minggu depan Gila. kau apa ni? Minggu depan kau apa? Yang besar jari kaki you. Ni, hang buat Jadi- soalan terkumpul. Minggu depan kau apa macam biasa? Kita buat Ah, maghrib. Aku kata kena awal sikit. 9.30 kena mula dah. Dah lah, Sampai ke tak- 10 lah. takut- Ni, Takut tak dah lah. ni. منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين